Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, macam-macam taktik yang lebih kompleks digunakan oleh skamer-skamer di Malaysia. Mereka bijak memperdaya dan meyakinkan mangsa-mangsa untuk berkongsikan maklumat peribadi atau terus melakukan transaksi. Menurut statistik daripada Suruhanjaya Security Malaysia, SC, sejumlah 67,552 kes penipuan skam membabitkan kerugian bernilai 2.23 bilion dilaporkan sejak 2017 sehingga 20 Jun 2021. Ini bermakna seseorang warga negara mampu ditipu oleh skamer setiap 30 minit. Jadi, pada video ini, kami akan berkongsi tentang jenis-jenis skam yang popular di Malaysia serta kaedah pencegahan daripada ditipu oleh skamer-skamer ini. Macau Scam. Penipuan secara panggilan telefon atau Macau Scam bukan sesuatu yang baru. Taktik spoofing panggilan telefon dengan menyamar menjadi pegawai, sama ada dari mahkamah atau jabatan polis, adalah salah satu taktik yang sering digunakan oleh kumpulan ini. Melalui modus operandi, mereka kemudian akan berusaha mendapatkan maklumat peribadi seperti nombor akaun, kad debit dan sebagainya. Mangsa kemudian akan menyalurkan semua maklumat mereka termasuk maklumat kewangan dan akhirnya memindahkan duit kepada akaun penipu tadi. Sehingga hari ini, sindiket Macau Scam ini masih lagi berleluasa. Laporan berita 27 Januari 2022 yang lalu berkongsikan kisah seorang warga emas kerugian RM1 juta selepas menerima panggilan daripada skamer yang menyamar menjadi seorang pegawai Telekom Malaysia dan juga skamer yang menyamar menjadi seorang pegawai polis. Skam KWSP. Seperti yang diketahui, duit KWSP merupakan duit simpanan untuk hari tua. Kebiasaannya, golongan yang sudah pencen dan yang mengeluarkan simpanan mereka ini yang menjadi sasaran skamer. Selain itu, para skamer ini juga menyasarkan golongan yang mengeluarkan duit iSinar dan iCitra. Kaedah yang sering dilakukan oleh skamer adalah menyamar menjadi ejen KWSP. Mereka meminta butiran OTP melalui SMS atau membuat aplikasi yang nampak seperti tulen. Kononnya untuk memudahkan urusan pengeluaran duit KWSP seperti aplikasi iSinar yang palsu. Perlu diingatkan bahawa KWSP tidak pernah melantik mana-mana ejen untuk menguruskan simpanan anda. Skam cinta atau love scam. Dengan adanya platform online dating, para skamer ini mengambil kesempatan untuk mencari mangsa-mangsa baru. Strategi komunikasi love scam yang sering digunakan oleh sindiket untuk menipu mangsa ialah menggunakan identiti palsu, menggunakan laman sosial untuk menjerat mangsa, memperdayakan mangsa dengan janji palsu. Setelah itu, meminta mangsa untuk memasukkan sejumlah wang ke dalam akaun bank mereka dan menghilangkan diri selepas transaksi wang dilakukan. Antara taktik yang digunakan adalah seperti mempunyai kecemasan kewangan atau mempunyai barang yang ditahan oleh kastam. Terdapat kes seorang wanita kehilangan hampir 400,000 kerana kononnya bercinta dengan lelaki yang bekerja di United Kingdom. Dia kenal tak lama, dalam tempoh 4 bulan. Disember tahun lepas dia mula berkenalan. Beliau dah 63, tidak lagi bekerja. Wang yang beliau ada adalah wang hasil simpanan mendiang suaminya. Mangsa menyedari tertipu selepas melihat foto suspek yang mencurigakan di internet selain gagal menghubungi suspek kerana taliannya disekat. Skam pinjaman peribadi. Ramai yang terpedaya apabila ditawarkan pinjaman peribadi dengan kadar faedah 0% dan dijamin kelulusan pinjaman 100%. Oleh itu, terdapat skamer yang menyamar jadi platform pinjaman peribadi menggunakan nama syarikat yang dipercayai untuk menarik mangsa membuat pinjaman dengan mereka. Saya memang perlukan duit, so saya Google je lah cari company mana yang boleh apply. Bila dah apply, lepas tu dapatlah satu company ni yang call untuk proses loan approval. Tapi lepas saya submit dokumen semua, dia orang pun tiba-tiba minta RM600. Katanya duit tu boleh dapat balik selepas loan confirm approve. Saya pun tanyalah apa jaminan dia boleh bagi balik duit kalau loan dah approve. Then dia snap IC gambar dia bagi dekat WhatsApp.
Dia ada bagi tahu kalau tipu boleh guna IC dia buat report polis. Tengok foto IC pun sama dengan WhatsApp dia. So disebabkan percaya dengan dia, saya pun transfer lah duit yang dia minta tu. Few days later, I terkejut pula dia orang kata scoring saya tak cantik. Nak buat balancing kena masukkan duit lagi 3,000. Saya takut jugalah scammer kerana minta duit lagi kan. Sebab semua proses melalui WhatsApp je. Tak pernah jumpa dia orang kat office ke apa. Antara tanda-tanda yang boleh diperhatikan apabila berhadapan dengan panggilan scam pinjaman peribadi adalah seperti berikut. Mangsa diminta membuat bayaran pendahuluan terlebih dahulu sebelum kelulusan pinjaman diberikan. Mangsa didesak membuat keputusan terburu-buru. Mangsa tidak pernah membuat permohonan pinjaman peribadi tetapi mendapat tawaran dengan kadar faedah yang rendah. Scam pelaburan. Terdapat pelbagai jenis pelaburan yang ada di Malaysia dan memang bagus sekiranya anda ingin belajar untuk membuat pelaburan. Akan tetapi, jangan terperdaya kerana terdapat banyak scam-scam pelaburan terjadi sejak kebelakangan ini. Antara unsur-unsur yang digunakan oleh scammer adalah tiada risiko pelaburan langsung serta jaminan untung besar, tiada pemegang amanah dalam syarikat pelaburan, tiada pengambilan deposit tanpa lesen yang betul. Scam cepat kaya. Skim ini menjanjikan pulangan yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Skim cepat kaya ini selalunya menggunakan taktik multi-level marketing atau lebih dikenali sebagai MLM. MLM juga dikenali sebagai skim piramid, di mana skim ini merupakan strategi keuangan yang digunakan untuk menggalakkan pelabur sedia ada merekrut pelabur baru. Bermakna, pelabur hanya perlu melakukan pelaburan yang kecil dan mendapat pulangan yang tinggi. Apabila tiba masanya, scammer akan melarikan semua duit pelabur-pelabur MLM. Scam parcel. Scam parcel adalah bentuk penipuan atas talian dengan memperdaya mangsa dengan parcel atau barangan pos. Sindiket ini didalangi oleh seseorang yang menyamar sebagai pegawai kastam di lapangan terbang atau syarikat kurier. Dua taktik yang sering digunakan oleh sindiket scam parcel: cash on delivery atau COD. Scammer menggunakan perkhidmatan COD untuk menipu mangsa. Mereka harus membayar barangan yang tidak mereka beli. Klik link yang berbahaya. Scammer akan menyatakan penghantaran tidak boleh dibuat ke rumah mangsa dan scammer ini akan cuba meyakinkan parcel datang dari keluarga atau rakan mangsa. Kemudian, mangsa diminta untuk periksa email dan klik satu link yang berbahaya. Akibatnya, maklumat peribadi mangsa tersebar. Sebagai langkah berjaga-jaga, pastikan anda mengenal pasti parcel yang telah diterima adalah benar-benar milik anda. Elakkan menekan link yang diterima di SMS atau aplikasi WhatsApp yang berunsurkan barangan pos dari luar negara. Kita seharusnya mengambil serius mengenai perkara ini agar dapat bersama membasmi jenayah penipuan scammer supaya mereka tidak bermahajalela dan berupaya menipu orang lain lagi. Kita juga tidak seharusnya mendedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun bank, nombor PIN, kad kredit dan bermacam-macam lagi kepada pihak yang tidak dikenali.